Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, tema kita semangat cinta akan negara. Tajuk kita terapkan jati diri. Tarikh kita 13 Julai 2021. Standard pembelajaran kita 1.3.1. Mendengar, memahami dan memberikan respon terhadap sesuatu arahan berdasarkan ayat perintah dalam pelbagai situasi dengan betul. Objektif, pada akhir pengajaran, murid dapat mendengar dan memberikan 3 respon terhadap 3 arahan berdasarkan ayat perintah. Yang kedua, mengenal pasti jenis-jenis ayat perintah dengan betul. Dan yang ketiga, mencatat 3 maklumat tersurat dan tersirat daripada ayat perintah. Okey, seterusnya anak-anak, mengapakah diadakan Bulan Bahasa Kebangsaan? Okey, kita pernah menyambut Bulan Bahasa Kebangsaan. Okey, selalunya Bulan Bahasa Kebangsaan ini akan disambut pada bulan Oktober bagi setiap tahun. Tapi kenapa Bulan Bahasa Kebangsaan ini diwujudkan perlu disambut? Okey, yang pertama supaya ia dapat mengeratkan dan memperkukuh perpaduan bangsa. Yang kedua sebagai tonggak pembinaan negara bangsa. Dan yang ketiga memantapkan, memperkukuhkan dan mempamerkan jati diri dan citra bangsa Malaysia. Serta yang keempat, tujuannya adalah untuk menguatkan rasa megah terhadap bahasa kebangsaan. Okey anak-anak, jadi ini adalah latihan pertama kamu. Okey, kamu boleh rujuk buku teks halaman 90, tajuk dia Terapkan Jati Diri. Okey, cikgu baca dulu. Pada minggu hadapan, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Kupang akan menyertai Karnival Bahasa Melayu. Karnival ini diadakan di Pusat Rekreasi Air Panas Ulu Lenggong bersama-sama dengan murid dari Sekolah Jenis Kebangsaan di daerah Baling, Kedah. Okey, jadi kita fahamkan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Kupang ni akan sertai Karnival Bahasa Melayu yang dibuat di Rekreasi Air Panas Ulu Lenggong bersama-sama dengan Sekolah Jenis Kebangsaan di daerah Baling, Kedah lah. Okey anak-anak, kita tengok dekat sini ada dua orang yang sedang bercakap. Okey, Cikgu Selvi dan juga Samila. Okey anak-anak, dialog Cikgu Selvi ni cikgu dah salin dekat tepi ni. Nanti dalam buku tulis pun ini adalah latihan pertama kamulah memberi respon terhadap ayat perintah. Kamu tulis tarikh hari ni, kemudian kamu letak latihan 1. Kamu salin balik Cikgu Selvi. Samila, tolong pastikan jalur gemilang di bawah bendera itu akan dipacakkan di tepi kolam air panas. Okey, ini kan dialog cikgu dia kan. Okey, ini Cikgu Selvi cakap. Cikgu Selvi cakap, dia minta tolong Samila. Okey, Samila, tolong pastikan jalur gemilang di bawah bendera itu akan dipacakkan di tepi kolam air panas. Okey, kemudian Samila ni nak kena jawab, nak kena bagi respon terhadap ayat Cikgu Samila ni, Cikgu Selvi ni. Okey, apa Samila ni nak cakap? Okey, Samila ni akan cakap, Cikgu Selvi akan saya pastikan. Okey, dia balas balik dekat sini tau. Dia balas balik dekat sini. Cikgu Selvi, akan saya pastikan. Okey, akan saya pastikan apa? Ambil balik ke ayat ke atas ni. Okey, Cikgu Selvi akan saya pastikan jalur gemilang dibawa dan dipacakkan di tepi kolam air panas. Okey, salin balik saja dekat sini. Okey, jadi cikgu ulang ya. Samila, tolong pastikan jalur gemilang di bawah bendera itu akan dipacakkan di tepi kolam air panas. Okey, jadi bila kita nak bagi respon, kita kena ambil balik ayat daripada Cikgu Selvi ni lah. Mula-mula kita jawab dulu. Cikgu Selvi, akan saya pastikan jalur gemilang di bawah dan bendera itu akan dipacakkan di tepi kolam air panas. Okey, salin balik dekat sini. Okey, jelas ya anak-anak? Okey.
Okey, yang kedua pula, okey, kita boleh tengok Cikgu Selvi lagi cakap. Dia kata, okey, sama ya, cikgu dah pindahkan kat sini. Okey, nanti kamu pun selang satu baris, kamu tulis lagi Cikgu Selvi dan dia akan cakap. Kamu tulis Cikgu Selvi cakap, Ragesh, semasa Karnival Bahasa Melayu nanti, sila pastikan setiap kumpulan terdiri daripada pelbagai kaum. Tujuannya adalah untuk memupuk semangat perpaduan. Okey. Jadi kamu kena jawab baliklah ni. Kamu kena bagi respon balik. Ragis nak bagi respon balik. Ragis nak bagi respon macam mana? Okey, Ragis akan cakap. Okey, dia cakaplah dulu dekat sini. Okey, dia akan cakap kat sini dulu. Baiklah, Cikgu Selvi, koma. Okey, baiklah, Cikgu Selvi, dia koma. Saya akan memastikan, okey, saya akan memastikan semasa Karnival Bahasa Melayu nanti, setiap kumpulan akan terdiri daripada pelbagai kaum. Guna kata hubung agar dapat memupuk semangat perpaduan. Okey, kamu tambah ayat sikit saja ya. Kamu tukarkan balik ayat dia. Kamu olah ayat dia. Cikgu ulang ya anak-anak. Cikgu ulang. Cikgu Selvi cakap, Ragesh, semasa Karnival Bahasa Melayu nanti, sila pastikan setiap kumpulan terdiri daripada pelbagai kaum. Tujuannya adalah untuk pemupukan semangat perpaduan. Ragesh jawab ni anak-anak. Okey, dia akan jawab dulu perkataan. Okey, dia akan jawab dulu. Kamu tulis bagi cantik-cantik ya. Dia darjah 6. Kamu tulis dulu kat sini. Baiklah. Okey, kamu tulis dulu. Baiklah. Okey. Okey, kamu nanti buat bagi cantik-cantik tulisan. Okey. Okey. Baiklah. Okey. Kamu koma ya anak-anak. Kamu koma. Kemudian letak. Baiklah, cikgu. Okey. Okey, baiklah, cikgu. Okey. Baiklah, Cikgu Selvi. Kamu kena buat tulisan cantik-cantik ya. Okey. Ni cikgu bagi contoh dulu. Okey. Baiklah, Cikgu Selvi. Kamu titik kat sini. Kamu sambung ayat. Kamu sambung ayat kat mana? Kat sini. Baiklah, Cikgu Selvi. Saya akan memastikan semasa Karnival Bahasa Melayu nanti, setiap kumpulan akan terdiri daripada pelbagai kaum. Okey. Kemudian gunakan perkataan agar. Agar dapat memupuk semangat perpaduan. Okey, agar dapat memupuk semangat perpaduan. Kita olah saja anak-anak, kita olah ayat ni saja. Okey ya. Agar dapat memupuk semangat perpaduan. Okey. Okey, seterusnya anak-anak, yang ketiga, selang satu baris, letak Cikgu Selvi. Pun sama juga anak-anak, yang cikgu dialog Cikgu Selvi, cikgu dah keluarkan kat tepi ni. Okey, kita boleh baca ya. Rubin harap peserta dapat menyanyikan lagu Negaraku dan lagu Bahasa Jiwa Bangsa setiap pagi. Lagu ini dapat mengukuhkan jati diri, kewarganegaraan dan patriotisme dalam diri setiap peserta. Okey, ni Cikgu Selvi cakap dekat Rubin. Rubin nak kena jawab balik. Rubin nak kena bagi respon balik. Apa Rubin nak bagi respon dia dekat respon macam mana anak-anak? Okey, okey, dia akan jawab macam biasa. Baiklah, Cikgu Selvi, koma. Okey, apa? Saya apa?
Saya akan memastikan setiap peserta dapat menyanyikan lagu negaraku dan lagu bahasa jiwa bangsa setiap pagi untuk guna perkataan untuk mengukuhkan jati diri, kewarganegaraan dan patriotisme dalam diri setiap peserta. Okey, salin balik dekat sini. Okey anak-anak. Jadi kenapa tadi kalau kamu perasan kenapa cikgu letak juga perkataan kata hubung kat situ? Sebabnya kita nak bagi tahu jugalah yang tersirat dia kan. Okey, cikgu ulang semula ya. Cikgu Selvi cakap, Robin, harap peserta dapat menyanyikan lagu negaraku dan lagu bahasa jiwa bangsa setiap pagi. Lagu ini dapat mengukuhkan jati diri, kewarganegaraan dan patriotisme dalam diri setiap peserta. Maka Rubin akan jawab dulu. Masa mula-mula Rubin akan jawab. Dia akan jawab, baiklah. Okey, dia akan jawab, baiklah cikgu. Okey, baiklah Cikgu Selvi, dia koma. Saya akan memastikan setiap peserta dapat menyanyikan lagu negaraku dan lagu bahasa jiwa bangsa setiap pagi. Okey, untuk mengukuhkan jati diri, kewarganegaraan dan patriotisme dalam diri setiap peserta. Okey, jelas ya anak-anak? Salin balik dekat sinilah. Okey anak-anak, seterusnya kita tengok jenis-jenis ayat perintah. Okey anak-anak, sebenarnya tadi dalam kita masukkan respon, kita bagi respon tadi ataupun ayat perintah yang Cikgu Selvi bagi tu tadi, sebenarnya ada jenis-jenis ayat dia. Mari kita tengok dulu. Ayat perintah dapat dibahagikan kepada empat ayat perintah, iaitu yang pertama dikenali sebagai ayat suruhan, yang kedua ayat permintaan, yang ketiga ayat larangan serta yang keempat ayat silaan. Okey, jadi ayat perintah ni dia sebenarnya ada 4 jenis ayat perintah. Okey anak-anak, iaitu ayat suruhan, ayat permintaan, ayat larangan serta ayat silaan. Okey, mari kita tengok dekat nota kat tepi ni. Okey. Apa itu ayat suruhan? Ayat suruhan digunakan untuk memberi arahan atau perintah. Contoh, keluar dari rumah ini sekarang. Okey, ayat suruhan ini juga boleh digunakan partikel lah. Kita guna lah untuk melembutkan ayat perintah. Maksudnya macam kita tak mau bagi nampak macam kasar. Jadi kita guna partikel lah untuk bagi dia nampak lembut sikit. Okey. Contoh, awak siapkanlah tugas itu sekarang. Nampak macam sopan sikit kan? Jadi kita boleh guna partikel lah ya untuk ayat suruhan. Ingat, ayat suruhan kita gunakan untuk memberi arahan atau perintah. Okey, mari kita tengok ayat permintaan. Apa itu ayat permintaan? Ayat permintaan adalah ayat yang menggunakan kata permintaan seperti minta, harap dan tolong. Okey, dengan tujuan memohon permintaan dan pertolongan. Jadi ayat permintaan ni ingat ada 3 perkataan tu. Minta, harap dan tolong. Ada 3 tu kan yang cikgu warnakan dengan tulisan warna merah ini. Minta, harap dan tolong. Okey, ayat permintaan ni untuk bertujuan sebagai nak minta nak buat permintaan ataupun pertolongan. Okey, yang ketiga, ayat larangan. Apa itu ayat larangan? Ayat larangan ialah ayat yang menggunakan kata larangan seperti jangan, usah atau tak usah. Okey, dia guna ayat tu. Kalau ayat larangan, jangan, usah atau tak usah dengan tujuan menegah seseorang melakukan sesuatu. Contoh macam kita tak mau bagi orang tu buat apa-apa. Tak mau bagi dia contoh kita tak mau bagi dia dia lari. Lari laju sangat. Kita akan cakap jangan lari di tepi jalan. Contoh macam itulah. Kita larang kan. Itu larang. Okey, manakala ayat silaan, kita tengok yang keempat adalah ayat silaan. Apa itu ayat silaan? Ayat yang menggunakan kata silaan seperti sila atau jemput.
Lazimnya digunakan pada permulaan ayat lah. Okey, silalah makan. Contoh dia akan guna di awal ayat, di permulaan ayat ya. Okey, seterusnya anak-anak, okey kamu tengok latihan 2. Kamu boleh tengok latihan 2 kamu. Kamu boleh salin dalam buku juga. Okey, kamu buat kotak. Okey anak-anak, tadi sebelum masuk latihan 2, slide yang tadi cikgu ada bagi tahu kita dah perkenalkan jenis-jenis ayat perintah kan. Cikgu ada bagi tahu tadi jenis-jenis ayat perintah dan 4 ayat perintah. Jadi kamu kenal pasti jenis ayat ni ayat apa, jenis ayat apa ya anak-anak. Okey. Kamu buat nombor 1, kamu tengok. Tolong pastikan jalur gemilang di bawah. Okey, jadi kamu tulis kat sini jenis ayat perintah apa. Kalau kamu rasa dia jenis ayat perintah permintaan, tolong tulislah kat sini permintaan. Macam tu lah. Okey. Kamu cuba tengok betul-betul lah. Kalau kamu rasa dia macam ayat larangan, kamu letaklah ayat larangan. Macam tu ya. Okey, nombor 2. Sila pastikan setiap kumpulan terdiri daripada pelbagai kaum. Okey, kamu rasa ni jenis ayat perintah apa? Masukkan. Okey, kemudian yang ketiga, harap peserta dapat menyanyikan lagu negaraku dan lagu bahasa jiwa bangsa. Pun sama. Kamu rasa ini jenis ayat perintah apa? Masukkan dekat sini. Okey, kamu rasa nombor 1 ni ayat perintah jenis apa? Ingat ya, ada 4 ayat jenis perintah yang cikgu sebut tadi. Larangan, permintaan, suruhan. Okey. Jadi, kamu kena masukkan dekat tepi sini lah jenis-jenis ayat perintah tu. Okey, ingat ya, ada 4. Itu ayat perintah, jenis-jenis ayat perintah yang awal tadi yang kita sebut tu. Kamu masukkan dekat situ ya. Okey, seterusnya. Ini adalah latihan kamu yang ketiga. Kamu kena letak kat sini latihan 3 kamu. Pun sama masuk buat kotak. Kemudian kamu kena kenal pasti yang tersurat dan tersirat. Okey, tersurat ni cikgu ambil kat mana ni? Kita ambil dekat yang dialog tadi tu. Okey, yang dialog latihan 1 tadi tu anak-anak. Okey, kita tengok ya. Kamu buat kotak macam ni juga. Tulis latihan 3. Tersurat, semasa Karnival Bahasa Melayu nanti, sila pastikan setiap kumpulan terdiri daripada pelbagai kaum. Tersirat dia, kenapa kita perlukan setiap peserta tu daripada pelbagai kaum? Kenapa? Okey, anak-anak, ini adalah dekat awal tadi yang kita bagi respon tadi tu. Kalau kamu perasan, cikgu ada guna perkataan agar tadi. Betul kan? Cikgu ada kata agar dan juga untuk. Betul? Ambil balik saja ayat tu, tulis dekat sini. Okey, kamu kenal pasti betul-betul yang kat depan tadi tu. Okey, cikgu ulang. Semasa Karnival Bahasa Melayu nanti, sila pastikan setiap kumpulan terdiri daripada pelbagai kaum. Okey, kenapa? Kenapa nak perlukan pelbagai kaum? Tersirat dia ada tadi ya, dekat awal tadi. Okey, contoh seperti kamu akan cakap, agar dapat memupuk semangat perpaduan. Macam itulah. Okey, yang kedua pula. Harap peserta dapat menyanyikan lagu negaraku dan lagu bahasa jiwa bangsa setiap pagi. Kenapa? Okey, tengok balik slide kita yang awal tadi tu. Kenapa? Yang ada kata hubung itu menunjukkan tersirat ya anak-anak. Cikgu harap kamu faham ya. Okey, seterusnya anak-anak. Kita tengok, cikgu harap kamu boleh menyiapkan latihan 1, 2 dan 3. Setelah siapkan latihan 1, 2 dan 3, cikgu harap kamu hantar imej latihan itu kepada cikgu. Dan imej latihan kamu itu adalah sebagai bukti kehadiran anda. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.